Faiz, tahu tak dekat Anfield sekarang ni ada Chan baru. Apa tu? Han tahu dekat Anfield ada Chan baru sekarang. Pernah dengar? Apa dah? Chan baru. Ya. Oh. Chan baru tu Faiz. Oh. Jangan bawa saya ke lembah beringin. Saya cakap je. Okay. Macam dengar season depan ada Chan baru. Macam tu lah. Sebab saya pun dah banyak kali dengar pasukan saya sebelum ni. Oh tu. Jom mulai itulah minggu ni. Jadi Faiz, seperti yang sedia maklum, ia telah pun disahkan bahawa Liverpool akan menjadi pasukan untuk musim depan. Macam-macam benda yang berlaku. Final day Premier League last week, Everton survive, Leicester City disingkirkan, Leeds United dan juga Andrea Rizani juga disingkirkan. Macam-macam drama yang berlaku. Tapi untuk Hang, apa ejen permah Hang minggu lepas ni? Ejen permang aku pada minggu ni, boleh saja aku nak ejen permang aku tu. Bukan tu. Aku nak locate dekat Anfield boleh. Aku nak locate dekat Kota Baru pun boleh. Tapi aku memilih untuk tak. Aku memilih untuk ke San Sebastian. Aku memilih nak ke Spanyol. Musim-musim panas ni elok kita ke Spanyol untuk bercuti. Panas je sekarang ni. Hari-hari panas sekarang. Kawan-kawan bola itulah online kita pun banyak batu api tu kita. Batu api banyak. Batu api. Aku nak ke Real Sociedad minggu lepas dengan kekalahan 2-1 Villarreal di tangan Rayo Vallecano. Ia mengesahkan bahawa Real Sociedad akan bermain di kejohanan yang bukan tadi. Kejohanan yang satu kasta lebih tinggi daripada dia lain. Bukan dia apa yang orkestra tu, yang track dia orkestra tu. Akan ke Champions League. Jadi aku nak ucapkan tahniah dekat Real Sociedad, dan aku juga nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita di media sosial terutamanya yang kerap update perkembangan La Liga Saban minggu sehingga kita boleh faham apa yang terjadi dekat sana kan. Jadi agak underrated lah Real Sociedad punya performance musim ni. Hang pasal tak Real Sociedad pernah menang dengan Manchester United? Masa ni pasal kan yang handball Lisandro Martinez tu. Tapi bukan itu yang aku nak cakap, tetapi persembahan dia di peringkat Liga yang membawa dia ke tempat keempat, walaupun berbaki lagi satu perlawanan La Liga, tapi mereka sudah pun layak. Maknanya Villarreal dah tak boleh kejar dia orang dah. Jadi welcome to Champions League. Real Sociedad. Imanol dia punya manager yang muka pun dah garang. Imanol ni kan, it is a great job. Sebab kalau hang tengok squad tu, hang pun tak tahu ini squad mid table at best lah. Walaupun ada David Silva ke apa. Dia ada striker kegemaran aku, Umar Sadiq. Tapi out practically for one season out lah dia. Alexander Sorloth kat situ kan. Sorloth dekat sana. Beberapa lagi Diego Rico dekat sana. Beberapa lagi, dan hujung minggu ni untuk perlawanan terakhir mereka akan main home melawan dengan Sevilla. Kalau hang tengok squad, sepatutnya Sevilla yang gunning for Champions League places ni. Dia yang sepatutnya mid table, tapi sekarang ni Sevilla yang mid table. Dua-dua pasukan ni ada satu persamaan. Dua-dua ada pernah menewaskan Manchester United musim ni. Jadi ejen permang minggu ini kepada Real Sociedad. San Sebastian ni memang salah satu arena yang kalau siapa-siapa yang minat bola sepak Eropah dan mahu ke bandar-bandar yang bernafas bola sepak, San Sebastian ataupun region San Sebastian tu adalah salah satunya. Dengan cukup jelas. Kalau dekat Europe ni ada banyak region. Contohnya hang mesti nak kena pergi area Manchester. Right, hang mesti nak kena pergi area contohnya mungkin Barcelona, right, ataupun kota Milan yang memiliki dua klub yang berbeza. Lisboa yang juga adalah sebuah football capital, boleh kita sebut, di pentas bola sepak Portugal. Banyak lagi yang ada that sort of big reputation. Tapi San Sebastian adalah salah satunya. Dengan sejarah yang luar biasa, dengan budaya bola sepak yang juga luar biasa. Aku tak sabar nak tengok Real Sociedad, and more importantly aku nak tengok
apa jenis-jenis perpindahan yang cuba dilakukan oleh mereka. Kerana benda yang menarik tentang Real Sociedad dan klub-klub yang kecil layak ke Liga Juru-Juru Eropah ni adalah kita akan dapat a glimpse into kebijaksanaan bola sepak dalam transfer market. Sebab mereka tak ada jumlah dana yang besar macam klub-klub lain untuk buat marquee signings, nak buat Galactico signing, semua tak ada. Jadi hang kena beroperasi secara bijak dalam jendela perpindahan, dan itu yang aku tak sabar nak tengok Real Sociedad akan buat apa. Okey. Kalau jelang Champions League ni. Kalau macam apa pula tu ejen Permang hang? Malangnya Faiz, ejen Permang aku tahu hang tak nak pergi sana, tapi aku nak bawa hang pergi sana juga. Aku dah mula dengan positif tadi. Aku nak bawa hang pergi Kelantan juga. Okey, silakan. Aku tak boleh Faiz. Aku tak boleh. Ada yang komen dekat YouTube klip kita hari tu cakap sudahlah tu perli isu gaji. Kalau nak ulas jangan perli. Masalahnya ulas pun kita dah lama dah ulas, dah beberapa kali dah ulas. Dah sampai tahap dah letih nak mengulas, kita perli je lah. Tapi minggu ni kena balik mengulas juga. Sebab dalam 1 minggu lepas ni ada beberapa perkembangan yang menyakitkan hati aku. Sebagai penyokong bola sepak Malaysia, sangat menyakitkan hati. Bermula dengan dedahan bahawa gaji pemain-pemain tidak dibayar, bahawa gaji pemain disekat 50%. Benda tu kita dah tahu 2-3 minggu lepas sudah mula didedahkan. Dan yang paling menyakitkan hati, ada keluarnya satu audio seorang pemain Kelantan yang dikatakan sedang meminta gaji dan dimaki, dicaci dalam audio tu. Aku tak nak borak mendalam melalui audio tu sebab audio tu masih belum ada pengesahan apa-apa. So tapi korang mesti dah dengar, siapa yang ada TikTok, siapa ada Twitter, korang by now I'm pretty sure korang nak come across benda tu. Tapi aku nak sentuh kata-kata Farhan Abu Bakar, penjaga gol Kelantan yang keluar dengan satu keputusan yang berani untuk membuka aib segala masalah yang berlaku di Kelantan. Sampai kereta dia kena tarik, dia nak bayar bank untuk dapatkan balik kereta dia pun tak boleh. Sebab gaji dapat 50% je Faiz. Basic dia kata basic dia 5,500. Tapi dia dapat dalam 2,700 lebih je. Tak dapat pun. Masalahnya bagi aku, dalam dunia mana yang hang boleh sekat gaji pemain atas faktor prestasi? Aku tak faham logik tu. Dalam mana-mana kelab bola sepak kat dunia pun, dalam mana-mana rule book FIFA pun, mana ada bagi ruang kepada kontrak yang berdasarkan prestasi seperti itu. Kalau bonus, kalau bayaran tambahan itu bergantung insentif kepada prestasi, aku faham. Ini gaji pokok, gaji basic. Gaji basic itu tidak seharusnya berdasarkan prestasi ataupun keputusan pasukan. Kerana keputusan menang kalah seri itu bergantung kepada banyak faktor, bukan setakat persembahan pasukan saja. So many factors that come into play. Macam mana hang boleh sekat gaji pemain? Benda tu aku tak diterima langsung lah Faiz. Aku rasa mungkin orang yang suruh kita berhenti perli tu tak pernah kenal dalam situasi ni. Dan hang tak perlu kenal dulu untuk hang faham. Sebab benda ni boleh dianalogikan dalam semua industri. Bayangkan contoh dia dalam industri perfilman. Hang dijanjikan bayaran sebegini untuk servis hang sebagai pelakon ataupun kru, cameraman, soundman ke apa ke. Tetapi tiba-tiba producer hang kata, okey tak apa, hang dapat 50% je. 50% lagi bergantung pada prestasi filem tersebut di pawagam. Kan bengang orang kan? Mesti orang bengang punya. Dia disebut gaji pokok bersebab. Pokok tu maknanya gaji pokok ni lah yang kena bayar regardless of apa pun performance produk hang. Kan? Tapi malang sekali. Inilah yang berlaku di Pantai Timur. Dan yang lagi menyakitkan hati Faiz, tak ada siapa keluar bagi statement. Tak ada siapa. Ini bukan kes-kes yang senyap-senyap ni. Dah keluar media ni. Dah keluar merata. Siap pemilik Kelantan tu sendiri pergi kat Facebook mengakui bahawa dia menyekat 50%. Dah ada pengakuan terus terang daripada pemilik bahawa dia lakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan. Tapi setakat ni tak ada pun keluar apa-apa. Tapi sebab bola itu live, so kita ulas kan. So kita ulas. Daripada korang suruh kami stop perli, baik korang pergi kat badan-badan yang sepatutnya tanya mana respons daripada diorang. Aku faham dari perspektif PFAM, aku faham kena ada laporan dahulu baru PFAM boleh buka kes. Tapi dari perspektif FAM, dari perspektif MFL, sekarang ni pemilik kelab dah mengaku. Dah mengaku dekat media sosial, dekat Facebook status dia mengaku yang dia sekat 50%. Kenapa? Kami bekerja keras cari duit, saya nak kemenangan saja. Kau dah mengaku, kau buat benda yang tak betul, kau buat.
Tapi tak ada apa-apa feedback, tak ada apa-apa kata-kata, tak ada apa-apa tentangan secara publik daripada badan-badan yang sepatutnya. Benda tu yang paling mengecewakan bagi aku. Ya, sangat mengecewakan dan kita ucapkan selamatlah untuk kawan-kawan pemain-pemain bola sepak Kelantan kita yang mungkin terkesan dengan situasi ini. Kita juga kenal beberapa, ada K.Un semua ada kat sana kan. Aku kesian dengan ni. Kita tahu ini rancangan Bola Itu Live, bukan Buruh Itu Live. Kita ni dah jadi macam jabatan buruh dah. Kadang-kadang macam tu lah rasa dia. Duk cerita pasal gaji orang pun tak sonok kan. Benda tu bukan benda yang menyeronokkan untuk kita juga. Tetapi harus kita suarakan juga. Dan untuk kawan-kawan yang di Kelantan yang terkesan, saya ucapkan agar mereka boleh segera bangkit daripada satu lembah yang sangat hitam ni, Kish. Aku harap akan ada jalan penyelesaian. Setuju. Jadi Kish, hujung minggu lepas kita menyaksikan masih lagi daripada bumi Sepanyol pengakhiran kepada satu era yang gemilang. Okay. Jadi macam ni, bola sepak berevolusi daripada satu masa ke semasa. Itu kita semua tahu dan aku rasa sohib-sohib Bola Itu Live pun semua faham dengan situasi tersebut. Ada perubahan daripada segi taktik, ada perubahan daripada segi gaya menyokong daripada penyokong, ada perubahan daripada segi business plan owner-owner. Disebabkan bola sepak ni adalah satu ekosistem yang sangat luas, jadi evolusi dia kerap terjadi sama ada kita perasan ataupun tak di pelbagai segi. Dan tidak terkecuali evolusi itu juga terjadi di peringkat pemain. Gaya permainan, kelajuan permainan, pemahaman tentang posisi dan lain-lain. Salah satu pemain yang aku anggap dalam 10 ke 15 tahun lepas ini sudah pun memberikan satu definisi baru terhadap sebuah posisi adalah pemain yang meninggalkan klubnya selepas berapa belas tahun lah, 15 tahun. Tak termasuk ni lah, tak termasuk ketika beliau berada di akademi klub tersebut lah. Itu satu jangka masa yang lama, hampir 2 dekad berada di satu tempat yang sama. Tetapi masih lagi boleh bukan saja mengubah gaya permainan di posisi tersebut, mengubah terus posisi tersebut. Sebelum ini kita rasa defensive midfield ni hanyalah tempat untuk seorang hard man, hard worker, orang yang tak kenal erti penat lelah untuk melindungi pasukan. Sehingga adanya pemain ini, Kish, posisi itu orang dah capitalize untuk benda lain lah. Posisi itulah, di situlah kita mula dengar peranan-peranan seperti deep lying playmaker, peranan-peranan seperti defensive midfielder sebagai orang yang memulakan serangan, dan defensive midfielder jugalah sebagai auxiliary centre back, macam-macam. Dan pemain yang aku maksudkan yang sudah pun berevolusi dengan satu posisi dalam padang bola sepak ini adalah Sergio Busquets. Pemain yang aku anggap legenda secara individu aku anggap dia legenda kerana daripada pecahan 4 pemain La Masia yang paling decorated dalam sejarah Barcelona tu, 5 lah, Piqué, Messi, Iniesta, Xavi dengan Busquets. Sergio Busquets ni lah yang aku rasa tidak banyak didendangkan oleh orang-orang ramai. The Octopus of Badia. Itu adalah gelaran yang diberikan kepada dia. The Octopus, kerana dia memang macam octopus. Dia menjalar, dia bukan bergerak tapi dia menjalar daripada satu tempat ke satu tempat di atas padang ketika bermain. Nickname yang diberikan tu, Octopus of Badia, kepada dia. Kita kena faham apa rasional di sebalik nickname tu. Kerana yang memberikan nickname tu, kalau tak silap aku, Pep Guardiola kan. Dan Pep pernah berkata bahawa the reason dia bagi influence itu adalah seolah-olah Sergio Busquets memiliki lebih daripada sepasang kaki dan sepasang tangan. Dia memiliki banyak tangan, banyak kaki, kerana dia mampu influence sebuah perlawanan di zon-zon yang berbeza pada waktu yang sama. Dengan kebijaksanaan bola sepak yang ada pada dia, cara dia membaca gerak-geri rakan sepasukan, seolah-olah dia adalah master dan rakan sepasukannya semua adalah puppet yang mengikut tempo yang dia set. And that's why the nickname yang diberi. And benda tu adalah sesuatu yang sentiasa akan blow my mind every time aku cuba fahamkan
Sergio Busquets ni pemain seperti apa. Aku sifatkan Sergio Busquets ni sebagai pengalaman menonton Sergio Busquets ni adalah ibarat pengalaman hang menonton filem-filem slow burner. Hang perasan tak yang Sergio Busquets ni Vicente Del Bosque pernah cakap yang if you watch Sergio Busquets, then you watch the whole game. Right? If you don't watch Sergio Busquets, then you don't see him. Itu adalah pengalaman aku, experience yang sama hang menonton filem-filem slow burner. Aku bagi hang 2 contoh. Hang tahu ada satu filem lakonan Daniel Day-Lewis yang dikenali sebagai There Will Be Blood. Dia macam mid-western punya slow burner zaman dulu. Kalau hang tengok cerita tu, pace cerita tu dia slow je. Dia slow. Dia akan ada moments of stunning impact, tapi dia slow. All the way to the end dia slow, and right at the conclusion baru dia boom, dia meletup. Right? Kalau contoh yang tempatan, aku akan pilih Prebet Sapu. Kalau hang tengok cerita Prebet Sapu tu dari awal sampai hujung tu dia slow. Very slow, black and white, dia slow. Tempo dia tak adalah naik turun slow. Penceritaan je, very slow. But at the end of it, tiba-tiba hang kan jam. Sebab hang dapat make sense of it. Tapi kedua-dua filem ni, Faiz, kalau contohnya hang pasang kat TV, tapi sambil hang pasang kat TV tu hang buat kerja. Tak pun sambil hang pasang kat TV tu hang lipat kain. Right? Hang takkan dapat hang takkan dapat full impact of those movies. Hang takkan dapat. Sebab hang tak pay full attention. Right? Hang sekadar letak benda tu kat background and hang buat tugas lain. Prebet Sapu pun benda sama. And pengalaman tengok Sergio Busquets pun sama, Faiz. Kalau hang tak fokus kat dia, hang takkan dapat the full Sergio Busquets experience. Hang fokus kat benda lain, hang akan rasa macam Sergio Busquets ni, dia normal je kot. Dia macam okey je lah. Tak adalah benda yang blow your mind. Tapi kalau hang fokus betul-betul kat dia, all of a sudden, hang rasa this is an Oscar-worthy movie. Itu adalah Sergio Busquets, Faiz. Jadi bila kita tunggu momen macam ni untuk bagi tribute dekat Sergio Busquets yang sudah pun memainkan perlawanan terakhir dia di Nou Camp minggu lepas, aku emotional sikit tengok perlawanan tu sebab yalah bila dia mula bermain di first team Barcelona tu kita masih di bangku sekolah, okay? Sekarang ni dia sudah pun meninggalkan Barcelona, the end of an era. Pemain terakhir. Sekarang ni mungkin ada seorang lagi lah daripada the great team of Pep Guardiola dulu, iaitu Sergio Roberto. Yang lain memang dah tak ada semua dah kan. Jadi ada seorang lagi saja pewaris. Jadi bila datang ke sini, kita nak unpack tentang Sergio Busquets ni, aku macam terlalu banyak benda. So aku cuba nak cari macam mana cara untuk menstruktur, cara nak organize aku punya pemikiran tentang Sergio Busquets ni. Aku rasa yang paling best, paling efficient sekali kalau kita unpack dia daripada segi chronological. Okay. Dia datang daripada Barcelona B yang mencapai kejayaan yang luar biasa tahun 2007-2008, di mana ketua jurulatih Barcelona B pada masa itu adalah Pep Guardiola, kan? Tapi ketua jurulatih di senior team adalah Frank Rijkaard. Jadi tempat dia sudah pun diisi, Kish. Tempat dia dah ada Yaya Toure. Bukan pemain calang-calang pemain. Tempat dia dah ada Yaya Toure. Dan ketika mula musim pertama Pep di sebagai ketua jurulatih pasukan Barcelona, ketua jurulatih pasukan senior Barcelona, semua beranggapan yang ini adalah tempat yang Pep tak payah nak kacau dah. Sebab dia dah ada Yaya Toure, young, energetic, very reliable, walaupun dia tak tunjuk lagi attacking prowess dia yang dia tunjuk di Manchester City pada masa tu. Tapi disebabkan ini adalah Pep Guardiola yang sudah pun satu musim sebelum dia mendapatkan musim yang gemilang dengan Barcelona B, dia ada metod tertentu dia. Salah satu metod tertentu dia adalah untuk promote dua pemain yang bersama-sama dengan dia yang paling cemerlang, anak jati Barcelona. Anak jati ni sensitif sikit. Anak jati Barcelona yang tahu in and out tentang klub Barcelona, yang akan in the long run memudahkan kerja dia di Barcelona. Dua nama ni adalah Sergio Busquets dan juga Pedro.
yang seterusnya kita sendiri tahulah rekod mereka macam mana memenangi semua kejuaraan yang boleh dimenangi oleh seorang pemain bola sepak. Dah rasa semua. Kecuali Europa League baru ni. Europa League dia tak menang lah baru ni. Tak menang, yes. Jangan sampai aku tanya hang anthem Europa League ni. Tak ada. Aku saja. Jadi dia dah menang semua. Daripada waktu ketika Yaya Toure tu di-convert main centre back semata-mata untuk accommodate dia, aku rasa backlash daripada peminat Barcelona sangat besar. Besar Faiz. Sangat besar. Yeah. Kenapa Pep ni gila ke apa? Dia ni dah lah tak pernah coach di peringkat tertinggi. Lepas tu buat pula keputusan yang gila macam ni. Hantar salah satu sebab kenapa backlash tu besar. Even sebelum tengok aksi dia secara konsisten, diorang tengok cara dia berdiri dengan struktur badan dia pun diorang dah rasa macam ini betul Mamat ni tak nampak pun macam pemain bola. Sebab dia nampak awkward. Cara dia lari nampak awkward, cara dia berdiri nampak awkward. Dia kan kurus, tinggi kan. Lanky. So dari perspektif penyokong Barcelona yang sebelum itu telah pun disajikan dengan pemain-pemain tengah seperti Deco yang low center of gravity, badan ada lenggokan yang cantik. Ronaldinho ada sebelum itu, Xavi dan Iniesta Michael Laudrup ada di situ. Even Yaya Toure ada a certain elegance about cara dia beraksi bola sepak kan. Tiba-tiba datanglah seorang manusia yang badan dia awkward, cara larian dia pelik, and Pep nak letak dia dalam posisi yang paling penting dalam pasukan, holding midfield. Tapi sebelum sambung Faiz, aku rasa kalau penyokong-penyokong Barcelona, kalau kita pergi borak dengan dia orang sekarang, majoriti akan merasakan bahawa kenapalah kita pergi doubt Pep Guardiola. Kalau Pep Guardiola ni ada satu position yang hang tak payah doubt pun. Itu adalah number 6. Pemain nombor 6. Midfielders. Pep lah manusia yang Pep mungkin tak dapat memahami position centre back dengan terlalu bagus. Pep mungkin in terms of striker tak boleh nak identify the best normal striker. Bukan aku cakap kalau hampa nak berpendapat seperti itu, mungkin aku tak salahkan. Tapi pemain tengah janganlah question Pep. Jangan question Pep. Pep anak buah Johan Cruyff. Jangan question him. He knows what it takes to be that midfielder Faiz. Seterusnya dia menjadi jantung kepada salah satu pasukan yang kita anggap pasukan terbaik dalam sejarah bola sepak dunia. Kalau dah kata pasukan terbaik dalam sejarah bola sepak dunia ni, kita nak kena cakap macam-macam lah. Kita nak kena cakap the Dutch trio daripada Milan. Kita juga boleh cakap the 99 team di Manchester. Atau mungkin juga kalau in the next 2 weeks City menang kedua-dua cup final ni, kita boleh cakap pasukan City 2022-2023 juga. Tetapi untuk berdekad lama dia, Barcelona dan Spanyol tak perlu risau lagi pasal satu posisi. Sampailah ke minggu lepas di mana dia melepaskan sudah posisi tersebut, barulah sekarang ni for the first time dalam 15 tahun Barcelona kena risau pasal posisi number 6. Itu adalah impact yang diberikan kepada daripada Sergio Busquets kepada Barcelona. Dan dia juga ada trio dia sendiri lah. Dia, Xavi dan Iniesta. Pure midfielders. Sekarang ni kan kita ada banyak jenis midfielders. Midfielders yang macam Kevin De Bruyne yang bila standard dia dah terlalu tinggi, dia orang memandang dia daripada segi stats dia. Kita juga pernah ada Mesut Ozil yang king of assist. Dia tak banyak contribution lain di midfield tersebut, tapi bila sampai waktu dia akan ada kan. Ada juga macam Bruno Fernandes yang average double digits dalam goal and assist saban musim, bermusim-musim lama dia. Tapi in terms of pure midfielders yang midfielders only, yang melakukan segala tugas asas sebagai seorang pemain tengah tu dengan sempurna adalah 3 pemain ini. Iniesta, Xavi dengan Busquets. Dan yang terakhir mengucapkan selamat tinggal kepada Barcelona adalah Sergio Busquets. Aku rasa sedih Kish melihat kepada development berita ni, sebab rasa macam kita tak bersedia nak kehilangan Sergio Busquets. Han tahu kenapa kesedihan tu lagi besar Faiz? Kesedihan tu lagi besar sebab kita tak tahu berapa lama kita kena tunggu sebelum kita akan dapat jelmaan baru Sergio Busquets di atas padang. And the reason aku say that is untuk Han dapatkan Sergio Busquets yang kita semua
berjaya tonton dan saksikan sepanjang 15 tahun lepas ni, hang kena ada kombinasi dua benda yang penting. Satu, hang kena memastikan pemain itu ada kebolehan tersebut, ada talent, ada kebijaksanaan, kesemua karakteristik yang ada pada Sergio Busquets. Hang kena pastikan sebuah jelmaan baru ni ada semua perkara tersebut. Tetapi itu saja tidak mencukupi, itu saja tidak memadai. Kerana perkara kedua yang jauh lagi penting pada pendapat aku, selain talent yang ada pada Sergio Busquets, adalah hang kena pastikan bahawa this player with this talent end up di pangkuan jurulatih yang tepat. Jurulatih yang mampu mengenal pasti kekuatan dia dan kelemahan dia. Bagi aku, the best coaches in world football adalah jurulatih-jurulatih yang boleh amplify kekuatan-kekuatan pemain dia dan boleh tutup dan mask kelemahan-kelemahan pemain dia. Dan Sergio Busquets, aku berani cakap Faiz, kalau dia contohnya ada di contohnya dia berhijrah dari Barcelona lebih awal dan pergi ke Liga Perdana Inggeris ke, he would have never become the player he was. Never become the player he was. Sebab orang tengok posture dia, orang tengok limitation yang ada pada setengah benda yang dia buat, orang akan immediately merasakan bahawa you're not good enough. Tetapi disebabkan dia ada di pangkuan Pep Guardiola, dia berjaya beraksi untuk Spanyol ketika Vicente Del Bosque yang ada dan cukup menyukai dia dan memahami gerak-geri dia sebagai seorang pemain, dan juga dia sempat beraksi di bawah Luis Enrique. He played under the coaches yang boleh tengok kekuatan yang ada pada dia. And segalanya bermula daripada Pep. Kalau Pep tak bawa dia masuk dari B team ke A team, and bear in mind Pep seorang je yang defend dia pada ketika itu. Orang ramai including within Barcelona, ramai yang tak yakin dengan kebolehan Sergio Busquets. And that's the sad part. Sebab mungkin minggu depan akan ada seorang pemain macam tu. Tapi belum tentu kalau dia akan dapat the right coach to bring him into the first team and mold him untuk menjadi the next Sergio Busquets. Aku rasa ini juga menunjukkan betapa pentingnya orang yang faham tentang kekuatan diri sendiri dan juga limitation diri sendiri. Dia tahu dia bukan the fastest, dia tahu dia bukan the strongest, tapi somehow bila dia main di posisi number 6 tersebut, tak ada siapa boleh lepas dia. Dia sentiasa 2 ataupun 3 langkah lebih cepat daripada orang lain. Macam ni Kish, dalam high performance sports, sukan di peringkat tertinggi sekarang ni, kita tengok banyak benda yang agak artificial. Kita tengok kalau atlet tersebut ada PR yang bagus, atlet tersebut ada bentuk badan yang bagus, ataupun apa, kita akan celebrate ada mereka. Certain expectations. Ada certain expectation. Tetapi tak dengan Sergio Busquets. Apa yang dia, aku rasa apa yang dia care, what did he care about along the way, hanyalah performance dia sahaja. Dia bukan aku tak pernah tengok dia ada create kontroversi atas apa sekalipun lah. Sekarang ni banyak atlet yang suka menyuarakan perkara-perkara yang kadang-kadang perlu dan kadang-kadang tak perlu kan. Tapi Sergio Busquets steered away from this thing. Bagi aku suka pemain-pemain macam ni. Dia menunjukkan tahap professionalism yang sangat tinggi, dan hanya fokus dengan apa yang berada di depan dia, iaitu tugas dia sebagai seorang defensive midfielder di Barcelona dan juga di Spanyol. And that's why dia diberi nickname the quiet conductor. Sebab dia ibarat seorang manusia yang 6 daripada 7 hari seminggu tu hang takkan nampak dia. Dia akan hilang. Ibarat he goes missing completely. Tiba-tiba on tapi match, 90 minit tu, tiba-tiba on match day dia ada 90 minit dia main, dia control, dia set the tempo, dia dictate everything, wins the game, and then goes missing again. Refreshing orang-orang macam ni. The quiet conductor. And penghormatan yang terbesar aku rasa boleh diberikan kepada dia adalah apabila seorang jurulatih seperti Vicente Del Bosque mengatakan bahawa if I could come back into football as a player and play the game again, I would want to come back as Sergio Busquets. Wow. Bila Vicente Del Bosque mengatakan bahawa mimpi dia adalah untuk bermain as Sergio Busquets di atas padang, bagi aku itu adalah penghormatan terbesar yang boleh diberikan kepada dia.
And lagi satu kesedihan yang ada kepada tamatnya perjalanan Sergio Busquets adalah ini juga bermakna tamatnya era Barcelona yang betul-betul dominan yang meletupkan minda kita yang aku takkan lupakan sampai bila-bila. Bagi aku the best single football team I've ever watched was that Barcelona team di bawah Pep Guardiola. Kita tak tahu pun bola sepak boleh main macam ni. Betul. Macam ni rupanya boleh main. Tapi quiet juga Kish. Aku nak bawa satu cerita lah sebelum kita tutup. Cerita daripada Rio Ferdinand. Ketika Manchester United menentang Barcelona di final Champions League 2011, iaitu lebih kurang 12 tahun yang lalu. Jadi di tengah padang, masa tu kan Barcelona dominate Manchester United dan Manchester United hanya mengejar bayang-bayang sendiri saja. Kedua-dua perlawanan menentang Barcelona itu adalah dua-dua perlawanan yang membuatkan Sir Alex sendiri reconsider adakah sudah tiba masa untuk saya meninggalkan sukan ini. Adakah ini sukan yang saya kenali? Kan? Di atas padang tu dia kata pada Rio Ferdinand. In the heat of the moment dia kata adalah satu moment mungkin Rio Ferdinand tengah argue dengan ref ataupun apalah. Dia kata kat Rio Ferdinand, shut up. Manchester United daripada dulu sampai sekarang long ball. Dia kata kat Rio Ferdinand. Bayangkan Rio Ferdinand dia boleh kata macam tu. Itu yang mengejutkan Rio Ferdinand juga. Hantar Rio Ferdinand clueless. No reply. Benda tu betul ya, apa? Dia boleh kata, no, shut up you, Manchester United, long ball, dia kata. Bagi aku itu adalah moment yang symbolize Sergio Busquets, seorang fighter di atas padang, tetapi tak nampak macam seorang fighter. Kish. Kadang-kadang nampak lah. Kadang-kadang nampak. Especially bila dia jatuh terguling, dia buka mata nampak sikit kat ref tu. Thiago Motta kena red card tu. Kadang-kadang nampak, baik. Kadang-kadang nampak. Itu dia bagi Mourinho a taste of his own medicine. What a player lah Sergio Busquets. Terima kasih kerana Sergio Busquets kerana sudah menemani hari-hari bola sepak kami sebenarnya 15-16 tahun lepas, dan kami harap anda berbahagia. Dan pastikan kisah-kisah Sergio Busquets ni anda bawa bersama anda sepanjang tahun-tahun dan dekad-dekad yang akan datang, kerana kita tak pasti guys. Akan ada lagi when next kita akan dapat tengok jelmaan baru Sergio Busquets. Sebenarnya tadi Faiz, bila kau tanya aku apa ejen permang hang, sebelum hari ini ada satu ejen permang aku yang sebenarnya lebih besar. Tapi memandangkan apa yang berlaku di bumi Kelantan itu menyakitkan hati aku hari ini, aku terpaksa bangkitkan dia sebagai ejen permang aku. Tetapi perkara yang paling mengejutkan aku, meremangkan bulu roma aku, menyakitkan hati aku, banyak emosi roller coaster yang aku alami adalah pada malam Sabtu lepas. Apabila menonton final day, malam terakhir perlawanan Bundesliga, di mana Borussia Dortmund dan Bayern Munich dipisahkan dengan dua mata. Dan Dortmund main di home menentang Mainz yang sebelum itu tewas 4 perlawanan. Dan Dortmund hanya perlu mendapatkan kemenangan sahaja dalam perlawanan tersebut untuk mereka memenangi kejohanan Bundesliga pertama sejak tahun 2012. Signal Iduna Park ataupun lebih dikenali sebagai Westfalenstadion malam itu memang luar biasa. Yellow wall penuh, stadium penuh, bunyi pre-match tu, ada jurnalis tweet cakap bunyi pre-match di stadium adalah mungkin yang paling kuat dia pernah dengar dalam sejarah dia menjadi wartawan. Luar biasa. Kita boleh faham anticipation untuk hang menamatkan dominasi pasukan yang semua orang benci di Germany, Bayern Munich. Dan Bayern pula pada hari yang sama hanya across the city di Cologne main away. Tetapi apa yang berlaku dalam 90 minit tu Faiz adalah satu kejatuhan, satu aksi yang menyakitkan hati dan kekecewaan yang luar biasa, yang melihat akhirnya Dortmund sekadar seri 2-2 dan Bayern Munich menewaskan Cologne 2-1. Dan Bayern menang Liga bukan dengan kelebihan mata, tetapi dengan kelebihan jaringan untuk mengekalkan dominasi mereka. Bak kata seorang penulis ketika whistle penamat tu ditiupkan di Signal Iduna Park, the silence
is deafening pada hari tu. Bermakna yang senyap sunyi tu, hang boleh dengar stadium tu senyap sunyi ketika stadium tu habis. Sebabkan semua datang pada hari itu berbaju kuning di tengah hari summer yang sangat indah, dan mereka mengharapkan akan ada keraihan, tetapi akhirnya itu menjadi satu tragedi. Aku tengok ada beberapa shot yang cameraman ambil yang fokus dekat anak-anak kecil menangis kerana pasukan mereka gagal untuk membawa pulang trofi tersebut, guys. Bukan trofi, dia macam plat dengan dia macam. Jadi aku rasa I haven't seen anything like it for more than a decade. Bila last aku rasa Manchester dengan Manchester City dengan Manchester United tu yang Aguero tu kan, momen Aguero tu yang itu pun goal difference kan. Itu yang paling gila lah. There was something super crazy about this. Han tahu kenapa? Sebab dia ibarat Borussia Dortmund hari tu, mereka sedang bertarung dengan dua benda. Satu is dengan peluang untuk menjadi juara liga. Lagi satu is bertarung dengan naratif dan reputasi yang melekat pada nama mereka, iaitu pasukan yang selalu kecundang. Dua-dua benda ni dia nak kena lawan. Dan yang lagi menyakitkan hati adalah apabila final whistle dibunyikan, kekecewaan yang ada pada muka pemain dan terutamanya Edin Terzic, hang boleh nampak kekecewaan utama tu ibarat bukan sebab mereka gagal menang Bundesliga, tetapi sebab here we go again. Mereka akan memberikan tagline yang sama kepada kita, the serial bottlers, pasukan yang seringkali kecundang. Sebab dah berapa musim, Faiz, kita yang follow Bundesliga berapa musim ni pun, every season Dortmund akan masuk dengan anticipation, dengan harapan bahawa ini adalah peluang untuk mereka menang dan tamatkan dominasi Bayern Munich. And at some point akan nampak seperti benda tu boleh, but at some point eventually dia akan drop off the pace and Bayern akan pecut dan menang Liga. Tetapi selalunya kejatuhan tu akan berlaku awal. Either dia berlaku bulan 2, kadang-kadang bulan 3. Musim ini yang betul-betul memberikan harapan berkali ganda adalah kerana sampai bulan 4, bulan 5 tu peluang tu besar lagi. Sampai hari terakhir peluang tu besar lagi. Dan kemudiannya mereka kecundang sebegitu saja. Dan aku rasa sekarang ni perkara yang akan bermain di fikiran mereka adalah that big burden of having failed. Aku tak tahu macam mana nak move past sebuah burden seperti itu. Aku tak tahu. Aku rasa yang persoalan yang lagi besar terhadap pengurusan terutama dia. Where do we go from here? Dia macam ni. Kalau dia buat analisis ke apa ke dan ada satu kesimpulan bahawa kita sebenarnya tak terlalu jauh dengan Bayern ni. We have to do everything in our power untuk musim depan sekali lagi kita ke title race dan kali itu kita menang. Bermakna apa? Kena ada investment apa semua kan. Tapi kalau itu dilakukan tapi tidak direalisasikan melalui persembahan mereka di atas padang, itu akan backfire terhadap mereka kan. Orang akan kata mereka overconfident lah, hang bawa dalam title race sekali dalam masa 5 tahun hang dah invest macam-macam kan. Ataupun where do we go from here? Pengurusan buat keputusan bahawa tak apa, kita tenang, kita kekal dengan business model club kita tetap menjadi klub yang membariskan talent-talent terbaik Eropah, dan kita lihat mungkin peminat akan tuduh pula, hang tak serius kan, tahun lepas hang dah boleh challenge title, invest lah. Jadi akan ada dilema di peringkat pengurusan klub juga, dan aku rasa Edin Terzic sedar dengan benda tu. Dilema tu akan bermula dengan yang pertama, perpindahan Jude Bellingham. The first Bundesliga Player of the Year, by the way. Sayang sekali tidak dimainkan tapi dengan cerita macam ada masalah kecederaan, dia akan meninggalkan klub. Kita juga sedia maklum bahawa ada beberapa pemain yang lain, Rafael Guerreiro akan meninggalkan klub secara percuma. Mahmoud Dahoud pada waktu yang sama, ada Felix Passlack, tapi aku rasa Passlack ni bekas pemain Norwich City. Passlack pergi tu tak adalah orang sedih sangat pun sebenarnya. Tapi mereka ada beberapa keputusan yang besar. Especially cara diorang nak reinvest duit ataupun pendapatan yang mereka jana melalui penjualan Jude Bellingham tu nanti. Bagaimana mereka nak memperkuatkan pasukan ni. Kerana in the past few years, they've always had one young superstar.
daripada Jadon Sancho ke Erling Haaland, kemudiannya Jude Bellingham. Sekarang ni semua nak pergi ni. The only yang superstar left is probably Karim Adeyemi. Kemungkinan Moukoko juga ada di situ. Apa plan seterusnya, especially di kawasan tengah? Bagaimana nak ganti influence Jude Bellingham? A huge conversation needs to be had. Aku setuju dengan Hang. A huge conversation needs to be had kerana Borussia Dortmund kena define identity mereka moving forward. Adakah mereka mahu menjadi pasukan yang lebih berteraskan community, yang boleh protect dia punya communal interest at all cost, berbanding nak masukkan suntikan corporate, suntikan dana, nak jual soul of the club a bit untuk compete dengan Bayern. Benda tu adalah satu keputusan yang besar yang harus mereka lakukan. Kerana bagi aku sekarang ni, the bigger problem for Borussia Dortmund is that mental psychological burden. Burden of being club yang selalu dicap sebagai hang tak boleh go all the way. Hang akan kecundang earlier than expected. Hang hanyalah feeder club. That burden, benda tu besar, psychologically besar. A few journalists aku ada baca, termasuk Gabriel Marcotti pun cakap yang sama, that sekarang ni sebelum hang nak plan musim depan, you need to heal. Hang perlu cari ruang untuk psychologically make sure this group of players boleh recover. Kerana sekarang ni kekecewaan yang akan mereka rasa di otak ni adalah salah satu yang kalau hang tak cari the good way to work past it, dia boleh melekat. Kalau dia melekat, it will drag you down in the new season. Dan aku rasa itu adalah sesuatu yang sangat berat yang perlu dilakukan oleh Borussia Dortmund dan Edin Terzic. Just to sum it up, Faiz, hang rasa tahun depan, season depan, will Dortmund compete for the title again? Aku cuba ambil daripada perspektif sebagai seorang manusia. Aku tahu mereka ada satu business model yang kuat, mengambil semua pemain-pemain terbaik di Eropah dan menjual mereka pada kadar keuntungan yang sangat tinggi. Tetapi sebagai seorang manusia, apatah lagi berada di high performing environment seperti Bundesliga macam ni, bila hang dah terlalu dekat dengan kejayaan, hang mesti geramnya bila hang tak berjaya. Jadi aku rasa mereka akan ambil option pertama tadi tu, yang mana tahun depan mereka akan tampil dengan lebih kuat walaupun dengan ketiadaan Bellingham, dan akan cuba untuk invest beberapa area di dalam pasukan dan akan kembali untuk title race. Sama ada berjaya ataupun tak kembali untuk title race, itu satu perkara yang berbeza lagi. Tetapi goal yang akan ditentukan, impian yang akan ditentukan di permulaan musim tu adalah to knock Bayern Munich off the perch, aku rasa. Kita tunggu dan lihat musim depan. But untuk musim sekarang ni, kalau korang kenal, if you know a Borussia Dortmund fan, pergi kat diorang, peluklah diorang. So diorang makan sikit. Bagi diorang makanan, belanjakan diorang sikit. Sebab kesakitan hati yang diorang lalu sekarang ni luar biasa. Kish, di penghujung musim ni, Manchester United ada satu ancaman. Ancaman ni agak bahaya. Ancaman ni bukan akan mengancam klub daripada segi kewangan ataupun apa, tapi akan mengancam klub daripada segi legacy. Sebagai pasukan Inggeris terakhir yang pernah memenangi treble di peringkat tertinggi Eropah. Treble ni tak termasuk Community Shield dan juga Club World Cup, tak termasuk. Jangan. Tak termasuk. Kalau ada yang pakai benda tu, tolong jangan. Tolong. Sedar diri sikit. Ini adalah kombinasi League Cup yang sudah pun dimenangi Manchester United, English Premier League yang sudah pun dimenangi City, dan yang ketiga ni, kedua-dua pasukan ini akan bertanding untuk memenangi FA Cup, kejohanan Inggeris tertua yang ada di bumi Inggeris kan. Sangat berprestige dan selalunya akan menjadi perlawanan terakhir musim. Kali terakhir Manchester United mara ke FA Cup final dengan pengurus daripada Belanda, mereka memenangi perlawanan tersebut. Walaupun 2 hari selepas itu pengurus Belanda tersebut dibuang. Tapi mereka tetap menang dalam perlawanan tersebut, menentang, tak silap aku, Alan Pardew punya Crystal Palace pada masa itu. Kita sudah pun melihat tarian beliau. Tarian tu, saya ingat tarian beliau. Kita masih ingat. Tapi lawan Manchester United kali ini berbeza, Kish. Lawan yang sedang mengancam legasi mereka sendiri. Bermakna kalau dia menang dengan Inter Milan,
dan menang dengan Manchester United, dia akan memegang the bragging right sebagai pasukan terbaik daripada Inggeris yang memenangi treble, yang menguasai Eropah dan juga Liga Domestik. Yang penting, Kish, bukan yang penting, yang jelas dan yang pasti sekarang ini adalah ketiga-tiga piala itu akan end up di Manchester, tak kisah siapa pun menang. Apa tak ada trofi kabinet lain di kawasan lain di UK kah? Di London tak ada trofi ada kabinet untuk trofi-trofi lain. Trofi itu ada ruang untuk musim hadapan. Itu pun tak sampai, Kish. Itu antara Roma dengan Sevilla. Okay. Silap. Tolong untuk musim depan. Musim depan. Okay. Aku rasa kalau tanya aku, Faiz, it is very poetic. Ini adalah peluang terbaik untuk Man United. In fact, in many ways, Man United cannot complain. Tak boleh complain sekiranya City menang treble, kerana hang dah ada peluang untuk tamatkan aspirasi treble tersebut. Hang dah masuk final, so hang boleh mainkan peranan untuk tamatkan aspirasi treble. It is in your hands. Dia bukan kat luar kawalan hang, it is within your own control. So dari perspektif Erik ten Hag, dari perspektif Man United, itu seharusnya menjadi message utama yang disampaikan pada pemain. Dan aku yakin itu adalah message utama. Kalau hari tu hang perasan, lepas habisnya perlawanan Man United menentang Wolves di Old Trafford, Erik ten Hag ada bagi ucapan. Dan dalam ucapan dia berterima kasih kepada penyokong, kepada pemain, apa semua. Tapi dia cakap, there's one more game. Dan dia mengatakan kepada penyokong, I am confident that our players will give 100% to stop City from winning the treble. Dan aku rasa itu adalah message yang perlu disampaikan oleh klub kepada penyokong yang akan pergi ke Wembley, oleh klub kepada pemain yang akan bertarung di Wembley. Kerana perlawanan menentang Man City ini, hang perlukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada tactical plan dan strategi di atas padang. These are the sort of games yang mana kekuatan mental akan menjadi sangat-sangat penting. Kerana Man City ada psychological edge. Mereka baru saja memenangi kejuaraan EPL. Mereka akan bertarung di final Champions League seminggu selepas ini. Dan mereka akan masuk ke sini dan diorang tahu they will know deep inside them bahawa ini adalah peluang untuk Man City akhirnya meleburkan bragging rights yang dipegang oleh Man United fans untuk bertahun-tahun. Jadi akan ada psychological edge kepada Man City. So Man United dan pemain-pemain yang masuk ke dalam perlawanan ini tak boleh masuk dengan secebis inferiority complex pun tak boleh. Tanpa pesimism sama sekali. Hang bawa masuk satu cebis pessimism dan inferiority complex pun, habis. You will lose the game. You will lose it 100%. Sebab Man City adalah pasukan yang mana diorang cari ruang sikit je. Dia nampak sikit yang hang tak confident, boom, dia ambil advantage and dia boleh completely tie you apart. Bahasa kasar ada sly diorang ni. Diorang sly. Very sly. Very sly. So this could be probably this could be dari konteks sejarah, dari konteks history, ini mungkin perlawanan terbesar dalam sejarah Man United in the last 10 years. Ya, mungkin. This could be the biggest Man United game in the last 10 years. Jadi macam ni, kita dah berborak panjang lebar sebelum ni banyak kali mengenai pasukan Manchester City bawah Pep yang sangat luar biasa ni. Semua orang pun dah tahu, is a well known fact. Dan sekarang ni diorang adalah clear favourite untuk memenangi walaupun mereka tewas di perlawanan terakhir Liga menentang Brentford. Tapi itu tak memberi apa-apa makna. Macam ni aku nak tanya satu soalan. Sekarang ni Ten Hag akan ke cup final kedua dia dalam tempoh 12 bulan bersama Manchester United tanpa at least 3 daripada 6 pemain yang dia rekrut. 3 pemain tu adalah Anthony, Lisandro Martinez dan juga Marcel Sabitzer. Takkan ada aku rasa. Marcel Sabitzer masih lagi injured aku rasa. Yang akan ada pemain yang dia rekrut adalah Wout Weghorst, Christian Eriksen dan juga Tyrell Malacia je lah kan. Jack Butland tak kira lah. Jack Butland, Casemiro ada jugalah. Casemiro 4 tanpa 3 pemain yang ni. Kalau Manchester United nak menang perlawanan ni, di manakah posisi, ketika ataupun
kesempatan yang mereka ada untuk memenangi perlawanan ni, Kish? Dalam pendapat hang? Pendapat aku tengah. It has to be the midfield. Macam mana dia nak break Bernardo Silva, Rodri dengan KDB punya triangle ni? Hang kena in this game bagi aku takkan start Christian Eriksen. Ini adalah perlawanan yang memerlukan Fred. Hang kena ada energy of Fred untuk run, untuk press, untuk meletakkan tekanan. Hang perlukan benda tu. Sebab Christian Eriksen dah nampak sedikit keletihan sejak kebelakangan ini. And by the way, at his age, dia takkan boleh menekan pasukan lawan as aggressive pun. Christian Eriksen punya advantage anyway lebih nampak apabila kita menentang pasukan di mana United yang control possession, sebab dia boleh melibatkan diri dalam first phase of build up. Tapi menentang Man City ni, United sedia maklum bahawa dia akan seharusnya memainkan corak bola sepak yang lebih counter attacking, lebih oleh, lebih transition football. Hang kena menang bola secepat mungkin dan hang kena cuba melancarkan serangan balas secepat mungkin. Dan dalam corak seperti itu, bagi aku Casemiro dan Fred have a very very important role to play. And most importantly Bruno Fernandes, kerana Bruno most often than not akan menjadi agent untuk mencipta those transition attacks selaju dan secepat mungkin. Kemudiannya hang kena bergantung kepada Marcus Rashford ataupun Jadon Sancho ataupun Garnacho untuk capitalize on it. Tetapi bagi aku, the most important thing is how do you break up Man City's attack and how do you then switch that defense into an attacking opportunity dalam tempoh masa yang singkat. Secepat yang mungkin. Jadi that one bagi aku sangat-sangat penting di kawasan tengah tu. Juga bagi aku sebelum kita tutup preview kepada FA Cup Final 2022-2023 ni, United mau tak mau, suka ataupun tidak, kena pecahkan perhubungan di antara KDB dan juga Erling Haaland lah. Itu adalah cerita ataupun naratif yang dibawa sepanjang musim. Daripada perlawanan pertama. Kalau anda tahu perlawanan pertama, Kish, awal Ogos, di mana Manchester City menang 2-0 dengan West Ham. Aku tak tahu tu perlawanan pertama ataupun kedua yang Erling Haaland menang penalti dan dia yang sendiri convert penalti dan seterusnya dia feed off daripada bola De Bruyne dan masuk tu. Daripada perlawanan pertama kita dah tahu dah yang ini kedua pemain ni ada hubungan yang luar biasa. Jadi mau tak mau Manchester United kena pecahkan hubungan tersebut. Tapi mungkin saja Kish, kalau hubungan tersebut pecah pun mereka tetap boleh bergerak seorang diri kan. Jadi banyak kalau hubungan tu pecah, tiba-tiba adalah gunduhan dari mana ada Jack Grealish lagi, Riyad Mahrez, kemudiannya Bernardo Silva pula muncul dari Samuel. jadi banyak benda yang tidak difikirkan oleh Erik ten Hag. Dan ini aku harap satu je. Aku harap untuk mendapatkan satu perlawanan bola sepak yang mempunyai tactical battle yang tinggi untuk dipersembahkan kepada semua penyokong. Aku just one final one sebelum kita wrap up. Aku tanya hang satu soalan. Sekarang ni Anthony 50-50. Mungkin terlepas, mungkin fit. Tapi sekiranya Anthony tak boleh main, confirm. Let's just assume dia tak boleh main. Siapa yang hang akan start front three hang? Garnacho, Rashford dengan Sancho. Garnacho, Rashford, Sancho. Okay. Martial mungkin tak lah bagi aku. Hang rasa ada ruang untuk Weghorst main peranan dalam perlawanan ini? Kalau dia nak main macam mana dia lawan dia Barcelona. Dia masuk nombor 10. Macam mana dia lawan Barcelona. Itu dengan tekanan yang dia ada pada dia. Tak berhenti lari dah tu. Aku kadang-kadang memikirkan perkara itu. Sebab menentang Man City, hang memerlukan a lot of off the ball running. Aku takut ni je. Nak start dia boleh. Aku takut dia terkesan dengan big chance miss dia masa lawan dengan Fulham baru-baru ni. Tapi Weghorst jenis yang otak dia mana terkesan dengan benda tu. Betul juga, dia betul juga. Big mentality player kan. Constantly orang maki dia pun dia langgar je, dia buat je kerja dia. Tapi kalau Weghorst main number 10 lepas tu menang mungkin dia akan diberikan kontrak baru untuk musim depan. Aku tahu ramai orang tak suka dia, tapi aku suka Weghorst. Aku rasa dia ada a role to play dalam pasukan United ni. Apa-apa pun kita kena tunggu dan tengok. FA Cup Final hujung minggu ni. Tak sabar kita ni. Tak sabar. Seram. Seram juga memikirkan. But this is the biggest United game in the last 10 years. Peluang untuk menamatkan aspirasi treble Man City. Kalau kalah, kita tak boleh komplain dah. Kita just kena diam dan terima. Kalau kalah,
dia mana main dulu Champions League final ke FA Cup dulu. FA Cup hujung minggu ni. Kalau kalah bermakna ketika final Champions League nanti semua kita akan pakai baju biru dengan hitam. Kalau kalah Champions League final nanti aku ada di Kurva North. Kurva North Inter Milan. Minta maaf semua. Aku rasa itu saja. Itu saja minggu ni. Terima kasih kerana menonton. Jumpa korang dalam episod yang akan datang.